Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Liza Hassan dalam Sinar PM 18 Januari. Perkabaran ini pastinya akan melegakan orang ramai. Pihak industri perbankan bersedia membantu peminjam yang terjejas susulan pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP di beberapa negeri di Malaysia. Kenyataan bersama Persatuan Bank-Bank Malaysia dan Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia memaklumkan institusi keuangan terbabit akan memberi pelanjutan bantuan pembayaran balik termasuk melanjutkan moratorium sedia ada kepada individu yang terbukti terjejas akibat PKP. Lanjutan itu melibatkan semua skim bantuan bayaran balik bersasar yang telah diumumkan sebelum ini termasuk pelanggan yang kehilangan kerja pada 2020 atau 2021. Individu yang masih bekerja namun pendapatan mereka mengalami pengurangan berikutan COVID-19 juga boleh memohon untuk menurunkan jumlah ansuran bayaran. Ini pula kisah tentang pengisytiharaan darurat. Blok Pembangkang nekat mencabar langkah pengisytiharaan darurat yang dibuat kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di mahkamah. Ketuanya Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pasukan peguam telah ditugaskan untuk menyiapkan permohonan untuk mencabar pengisytiharaan berkenaan. Beliau yang juga Presiden PKR itu menambah hari demi hari, kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin semakin hilang wibawa menyebabkan ianya sukar untuk dipulihkan. Katanya pengisytiharaan darurat tidak mempunyai kaitan dengan usaha melawan COVID-19. Sebaliknya hanya sebagai alat untuk terus berpaut pada kuasa dan kedudukan. Selasa lalu Anwar menyatakan sudah menghantar surat kepada semua ahli parlimen bagi mempelawa mereka mengutuskan warkah kepada Yang di-Pertuan Agong dalam usaha merayu membatalkan pelaksanaan darurat di negara ini sekaligus parlimen boleh segera bersidang. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan 4 ahli parlimen lain memohon untuk mencelah dalam saman berhubung keputusan Yang di-Pertuan Agong sebelum ini yang menolak untuk mengisytiharkan darurat. Mereka terdiri daripada ahli parlimen Jerlun, ahli parlimen Kubang Pasu, ahli parlimen Seri Gading dan senator untuk mengemukakan permohonan mencelah itu pada minggu lalu. Okey, dan kita beralih ke perkembangan UMNO. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi perlu diberi peluang untuk menjalankan tugas sebagai Presiden UMNO sehingga tempoh penggal berakhir pada 2021. Bekas Setiausaha Agung UMNO dan Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa berkata, meskipun ada pandangan yang mahukan Ahmad Zahid berehat tetapi perkara itu perlu mengikut peraturan yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Parti. Beliau menambah tahun ini merupakan tahun pemilihan Majlis Kerja Tertinggi dan biarlah proses itu berjalan seperti biasa. Anwar juga menyarankan ahli-ahli parti berusaha memperbaiki keadaan dalam parti. Dan sementara itu, Perhimpunan Agung UMNO 2020 yang dijadualkan berlangsung pada 30 dan 31 Januari ini ditangguhkan ke suatu tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata penangguhan itu selaras dengan proklamasi darurat dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang dikuatkuasakan. Ini pula satu lagi kisah yang tidak kurang menariknya. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mempersoalkan keputusan Kerajaan Perikatan Nasional menjual bangunan milik Syarikat Perikatan Kerajaan GLC di segitiga emas Kuala Lumpur kepada Singapura. Najib dalam kenyataannya di Facebook berkata, apakah ini musim bangunan milik GLC di Kuala Lumpur dijual kepada Singapura? Memandangkan 2 minggu lalu, Perikatan Nasional turut meluluskan penjualan hotel 4 bintang milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT kepada syarikat Singapura. Terdahulu, sebuah portal melaporkan sebuah hotel di Kuala Lumpur milik Bow Street dijual kepada sebuah syarikat Singapura pada harga lebih rendah iaitu RM177.3 juta diikuti Permodalan Nasional Berhad PNB dijangka menjual bangunan 21 tingkat menara MIDF kepada sebuah syarikat juga dari Singapura pada harga RM140 juta. Apapun kita tunggu dan lihat apakah perkembangan seterusnya. Kita beralih ke berita sukan. Mesut Ozil mengesahkan untuk meninggalkan Arsenal bagi menyertai kelab Turki Fenerbahce. Ozil berkata beliau berkunjung ke Istanbul bersama keluarganya sekaligus menamatkan hubungan selama lebih 7 tahun bersama Arsenal yang semakin malap di bawah bimbingan Mikel Arteta. Pemain berusia 32 tahun
tersebut tidak beraksi untuk kelab Liga Perdana itu sejak Mac 2020 dan dilaporkan kontrak gaji sebanyak £350,000 atau 1.9 juta ringgit sudah berakhir pada hujung musim ini. Difahamkan Ozil akan menandatangani kontrak selama 3 tahun setengah bersama Fenerbahce bernilai €5 juta atau 24 juta ringgit semusim. Okey, jadi itu saja top 5 news pada hari ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM, jom kongsi rezeki bersama Karangcraft Medica Jana pendapatan tanpa modal besar hanya dari rumah. Dan kepada anda, teruskan setia bersama kami di Sinar Harian melalui portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam dan luar negara.